Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syai'ulillah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم إنا نعوذ بك من إبليس وجنوده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Dan berbekallah kamu sekalian, maka sebaik-baik bekalan di sisi Allah ialah taqwa. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mengikhlaskan niat kita masing-masing, insya-Allah, untuk mencari redha Allah. Dan pada malam ni kita sambung, insya-Allah, melihat sambungan pada bab membersihkan tauhid daripada sebarang syirik. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 110, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan
ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, di antara ayat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca, kita hafal, beramal dengannya, ialah 10 ayat yang pertama daripada surah Al-Kahfi, ataupun 10 yang terakhir daripada surah Al-Kahfi. Seperti mana yang kita maklum, Nabi SAW minta supaya kita melazimkan membaca doa, Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ini di antara doa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya supaya tidak ditinggalkan untuk dibaca, kalau boleh pada penghujung, di penghujung tahiyat akhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta lindung daripada 4 perkara. Siapa suruh doa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Minta lindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam. Ya Allah, ya Tuhan, aku dengan penuh pengharapan, ya Allah, sesungguhnya aku minta lindung denganmu, ya Allah, min adzabi jahannam, daripada azab api neraka jahannam. Sebab sudah tentu hadirin yang dirahmati Allah, tidak bermakna satu kehidupan jika akhirnya kita masuk ke dalam api neraka Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, aku minta lindung denganmu, ya Allah, min adzabil qabr, daripada azab kubur. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah hidup dan juga mati. Ya Allah, aku minta lindung denganmu daripada fitnah kehidupan dan juga fitnah kematian, ya Allah. Dan yang akhir, wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal, dan minta lindung daripada fitnah ad-dajjal. Maka di antara jalan yang telah juga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah melazimi membaca 10 ayat yang awal daripada surah Al-Kahfi, ataupun melazimi membaca 10 ayat yang terakhir daripada surah Al-Kahfi. Kita baca, kita tadabbur maknanya, kita menghayatinya, kalau boleh sampai kita menghafalnya, dan kita membawanya dalam kehidupan kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dalam 10 ayat yang awal daripada surah Al-Kahfi, kita baca
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Sadaqallahul azim. Tak cukup lagi 10 tu. Awal dia subhanallah. Yang awalnya kalau kita tadabbur pun masya-Allah. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab kepada hamba-Nya. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Yang Allah tidak jadikan pada kitab itu kebengkokan, kata Allah. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Hujung ayat tu Allah kata wa yubashshiral mu'minin, dan ia memberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Orang beriman lagu mana, kata Allah? Wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat, iaitu orang beriman yang melakukan amalan saleh. Hadirin hadirat, wa yubashshiral mu'minin, moga-moga kita jadi orang yang beriman. Hadirin hadirat sekalian, kan, sebelum kita mati. Wa yubashshiral mu'minin wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat. Orang yang beriman, Allah bagi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Yang lagu mana, kata Allah? Alladhina ya'maluna as-salihat, yang mereka mengerjakan amalan-amalan saleh. Wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Anna lahum, bahwasanya bagi mereka, ajran hasana, balasan yang baik. Apakah balasan yang baik? Syurga daripada Allah. Inilah khabar gembira daripada Allah kepada orang yang apabila hidup di atas muka bumi, Allah memilih untuk beriman dan membuktikan iman mereka kepada Allah dengan melakukan amalan saleh. Ni Allah sebut ni, dengan melakukan amalan saleh. Bukti kita beriman dengan Allah ialah kita melakukan amalan saleh. Bukan saja kita buat amalan saleh, kita cinta kepada melakukan amalan saleh. Sembahyang 5 fardu adalah merupakan amalan saleh. Mendirikan salat 5 waktu adalah amalan saleh. Kita sembahyang maghrib secara berjamaah, dia adalah amalan saleh. Kita menunggu-nunggu masuknya waktu isya untuk mendirikan Aisyah secara berjamaah, nak ikut sunnah Nabi SAW, ia adalah amalan saleh. Mencintai amalan saleh, memperelokkan amalan saleh, mencantikkan apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang dikatakan amalan saleh, dan mengiringinya dengan yang sunat. Yang dikatakan amalan saleh itu ialah menyempurnakan apa yang difardukan oleh Allah. Kita datang ke rumah Allah untuk sembahyang secara berjamaah. Sebab apa, hadirin hadirat? Sebab nak memperelokkan akan kewajipan salat 5 waktu yang difardukan oleh Allah ikut cara yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita iring dengan sembahyang yang sunat. Dia amalan soleh tu ialah memperelokkan, menyempurnakan yang fardu dan mengiringi dengan yang sunat. Itu yang dikatakan amalan soleh.
wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum, bahwasanya bagi mereka itu, mereka yang mana? Yang beriman, yang buat amal soleh, ajran hasana, balasan yang baik daripada Allah, iaitu syurga Allah. Hadirin hadirat, syurga muda tidak tua-tua. Syurga, hadirin hadirat, hidup yang tidak mati-mati. Allahu akbar. Syurga yang di dalamnya segar bugar, tak ada letih. Atas dunia letih, siang hari kerja letih, letih nak datang surau, letih nak baca Quran, letih nak sembahyang fardu, letih nak sembahyang sunat. Ini atas dunia, begitulah keadaan dia. Tapi bila kita sabar untuk melaksanakan apa yang difardukan oleh Allah, sabar, kita sabar meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah, sabar, bila diuji oleh Allah, maka balasannya ialah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, itu di antara ayat dalam 10 yang pertama daripada surah Al-Kahfi, ataupun 10 yang akhir daripada surah Al-Kahfi. Di hujung tu kita akan jumpa ayat ni, kita baca malam ni. Allahumma salli ala Muhammad. Sebelum ayat ni kita akan jumpa ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Nak masuk syurga tak hadirin hadirat? Nak masuk? Sudah tentu nak masuk. Semua orang nak masuk ke? Semua orang nak masuk. Yang semayang pun nak masuk, yang tak semayang pun nak masuk, yang dah semayang maghrib pun nak masuk, yang tak semayang maghrib pun nak masuk. Semua orang nak masuk. Allah sebut siap-siap dalam surah Al-Kahfi kalau nak masuk. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Ada dua kan Allah sebut. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Sesungguhnya segala orang yang amanu, beriman mereka itu, wa 'amilus salihat, telah beriman mereka itu dan telah buat amalan saleh. Allah sebut dua. Allah sebut dua. Siapa yang nak masuk syurga? Sebab syurga ni bukan yang pak kita punya, kan? Syurga bukan hak pak lang kita punya. Syurga ni hak Allah. Bukan sambil-sambil hidup, sambil-sambil makan, sambil-sambil bila rajin baru semayang, kan? Bila rajin sikit baru pergi surau, baru pergi masjid, bila rajin lebih baru buka Quran baca, kemudian nak syurga Allah. Tidak hadirin hadirat, syurga ni bukan hak pak kita punya, bukan hak pak menakan kita punya, tapi hak Allah. Allah sebut dah dalam Quran, innal ladzina amanu wa 'amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Allah kata bagi mereka jannatul firdaus, syurga firdaus. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, syurga yang paling tinggi kedudukannya ialah syurga firdaus, jannatul firdaus. Allah sebut dah tempat tinggal yang penuh dengan kenikmatan, yang kita akan berada di dalamnya insya-Allah, khalidina fiha abada. Allahu akbar. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Allah sebut dah, sesungguhnya orang yang beriman, buat amal soleh, lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, kata Allah. La yabghuna anha hiwala, dan mereka tak mau pindah-pindah dah. Allahumma salli Muhammad. Ada satu ayat lagi, kemudian akan mai kepada ayat hujung. Faman kana yarju liqa'a rabbih فليعمل عملا صالحا
ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Allahu Akbar. Allah sedang berbicara dengan kita, hadirin hadirat. Allah sedang berbicara. Syok tak berbicara dengan Allah? Syok tak? Tak berapa syok, tak berapa sedap. Tak sedap macam kita bercakap dengan kawan kita kod telefon. Tidak sesedap macam kita duk WhatsApp dengan kawan kita kod telefon. Hadirin hadirat. Tetapi begitulah indahnya kalau kita boleh merasai kelazatan berbicara dengan Allah. Allah kata, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapa-siapa, kata Allah, adalah ia yarju, mengharapkan liqa'a rabbih, dia mengharapkan liqa', pertemuannya, rabbihi, dengan Tuhannya. Siapa-siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, nak tak jumpa dengan Allah? Nakkah kita nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jumpa yang lagu mana? Radiyallahu anhum wa radu an. Moga-moga pertemuan kita dengan Allah, kita redha dengan Allah, Allah meredai kita seperti mana Allah meredai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka kata Allah, siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, dengan Allah, dalam keadaan Allah meredainya, Allah memberi kasih sayang kepadanya, Allah memberi rahmat kepadanya, falyamal 'amalan salihan, maka hendaklah dia buat amalan soleh. Lagi datang kalimat amalan soleh. Allah suruh buat amal soleh, jangan duk pulung buat amal maksaleh. Falyamal 'amalan salihan, maka hendaklah dia buat amal soleh. Kemudian kata Allah, wala yusyrik. Allah sebut lagi, nak berjumpa dengan Allah, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah ia mensyirikkan bi'ibadati rabbih, dalam ibadah kepada Tuhannya, ahada, dengan sesuatu yang lain daripada Allah. Jangan buat amal lillahi ta'ala, jangan kerana manusia, jangan kerana dunia, jangan kerana yang lain-lain. Allah sebut dah. Hadirin hadirat, ini menjadi panduan supaya kalau kita nak bertemu dengan Allah, kalau kita nak masuk dalam syurga Allah, nak duduk selama-lamanya dalam tempat yang penuh dengan kenikmatan, Allah kata falyamal amalan salihan, buat amal soleh lah ni sebelum mati. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jangan mensyirikkan Allah dalam peribadatan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Kahfi ayat 110. Dan di antara hadis-hadis pula ialah hadis riwayat Imam Al-Bukhari wa Muslim an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata yushriku billahi syai'a dakhala an-nar, rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata, siapa-siapa mata, yang mati ia, yusyriku billah, tiba-tiba dia menyekutukan Allah, tiba-tiba dia mati dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yusyriku billahi syai'a, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalan nar, dia masuk ke dalam api neraka Allah. Ini kita kena takut, hadirin hadirat, takut mati tiba-tiba dalam keadaan
kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad. Ada beberapa siri doa yang diajar kepada kita oleh alim ulama. Di antaranya yang kita selalu baca juga, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman birahmatika ya arhamar rahimin. Kita baca dan kita hayati, kita faham. Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah Tuhanku, ahyina, hidupkan kami ya Allah, bil iman, dengan iman. Wa amitna bil iman, dan matikanlah kami ya Allah dengan iman ya Allah. Wahsyurna bil iman, bangkitkanlah kami ya Allah dengan iman. Wa adkhilnal jannah, dan masukkanlah kami ke dalam jannah ma'al iman, bersama-sama dengan iman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin hadirat, doa kita kepada Allah, minta Allah hidupkan kita dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan beriman, dibangkitkan dalam keadaan beriman, dan dimasukkan ke dalam syurga Allah bersama-sama dengan iman. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, minta jauh daripada kita syirik kepada Allah Ta'ala. Di antara doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Kita minta lindung dengan Allah. Ya Allah, kami minta lindung denganmu daripada mensyirikkan Engkau ya Allah. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu, dalam perkara yang kami tahu dan juga dalam perkara yang kami tidak tahu ya Allah. Kami minta lindung denganmu ya Allah daripada kami mensyirikkan Engkau wahai Allah. Ini doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli Muhammad. Hadis yang kelima ini menerangkan akibat buruk yang akan menimpa orang yang melakukan syirik. Syirik, inna syirka la zulmun azim. Allah sebut dalam surah Luqman. Allah merakamkan percakapan di antara Luqmanul Hakim dengan anak yang disayanginya, dan di antara yang disebut oleh Allah, inna syirka la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Inna syirk, sesungguhnya syirik, mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah, la zulmun azim, benar-benar kata Allah kezaliman yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata dia, syirik yang telah diberi amaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata, siapa-siapa yang mati, yusyriku billahi syai'a, dalam keadaan dia mensyirikkan Allah dengan sesuatu, dakhalan nar, dia masuk api neraka Allah. Syirik ialah mempersekutukan sesuatu dengan Allah Ta'ala pada sifat uluhiyah atau sifat rububiyah. Syirik ialah mempersekutukan sesuatu dengan Allah Ta'ala pada sifat uluhiyahnya atau sifat rububiyahnya. Apa dia ni? Uluhiyah, rububiyah, kan? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sifat uluhiyah Allah Azza wa Jalla ialah sifatnya berhak disembah. Siapa yang patut disembah? Allah. Ada tak yang lain-lain? Tidak ada. Hadirin hadirat, jangan hidup dalam keadaan kita menyembah yang lain daripada Allah, sedang ataupun tidak sedar. Jangan.
Sifat uluhiyah Allah, sifatnya yang berhak disembah. Allah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebab tu melazimi membaca surah Al-Ikhlas ialah untuk memantapkan akidah. Rajin-rajin baca qul huwallahu ahad. Rajin-rajin baca surah Al-Ikhlas. Ada masa baca surah Al-Ikhlas, tadabbur surah Al-Ikhlas. Allahumma salli ala Muhammad. Di antara jalan untuk memantapkan akidah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca sekali dapat pahala seolah-olah kata Nabi SAW kita membaca 1/3 daripada Quran. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi jangan mensyirikkan Allah pada sifat uluhiyah Allah, iaitu sifat Allah, sifatnya berhak disembah hanya Allah, yang berhak dicintai. Siapa yang patut kita cinta? Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kita kepada yang lain-lain tak boleh melebihi daripada cinta kita kepada Allah. Lagu mana kita nak mendidik diri kita, hati kita untuk cinta kepada Allah? Time solat. Time solat. Nak tengok cinta tak kepada Allah? Cinta ke bantal ke cinta kepada Allah? Cinta ke katil ke cinta kepada Allah? Cinta dengan bisnes kita ke cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Cinta kepada letih ke cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini ialah didikan untuk menyuburkan kecintaan kepada Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kita tak ada pergi mana-mana, rumah kita tepi surau, tepi masjid, dengar laungan nama Allah, Allah diagungkan, Allah diberi ta'zim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka suburkan kecintaan dengan mengutamakan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak layak untuk kita cinta melebihi daripada cinta kita kepada Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Takkan kita kata aku cinta dekat Allah, tapi bila time semayang segan nak pergi. Cinta lagu mana? Cinta lagu mana kepada Allah? Masuk waktu subuh kita malah bangun. Orang sini tak apa, orang sini rajin. Orang lain, orang tempat lain, kita cerita orang tempat lain. Lagu mana kita kata kita cinta kepada Allah time waktu subuh tak mau bangun? Allahu Akbar. Lagu mana cinta kita kepada Allah mai waktu maghrib tak larat, letih, busy. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita tak usah kata dekat kita, dekat orang, kita kata dekat diri kita. Dalam keadaan kita letih, baru balik kerja, letih ni, tapi aku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? I love my wife but I love Allah more. Begitu. Kena kata begitu. Kan? I love my house, my home, tetapi I love Allah more. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ini nak suburkan kecintaan, nak buang sifat-sifat munafik, nak buang sifat-sifat bahawa ada benda lain di samping Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih kita cinta. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathatun man kunna fi wajada bihinna halawatal iman. 3 benda, siapa yang ada 3 benda dalam diri dia, dia telah menemui kemanisan iman. Manis iman dia. Hak nombor 1 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Apabila tanda nombor 1 imannya manis, apabila dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lain-lain. Kita baru apa hadirin hadirat? Baru disuruh mai semayang je, bukan disuruh perang jihad fi sabilillah, ni suruh mai semayang. Allahu Akbar. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Allah selamat. Kita sambung.
dipatuhi perintahnya, ditumpui dan dipohonkan untuk mendapat segala kebaikan, dan menolak sebarang malapetaka dan perkara-perkara yang tidak diingini. Allahu Akbar. Yang patut kita patuh, perintah yang lebih utama ialah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini pada sifat uluhiyah Allah Azza wa Jalla. Jangan kita syirik, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, ditumpui dan dipohonkan untuk mendapat segala kebaikan. Nak dapat segala kebaikan minta pada siapa? Allah, bukan manusia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kita minta pada siapa? Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami, berilah dekat kami fid dunya, di dunia ini, hasanah, segala kebajikan ya Allah. Allahu Akbar. Siang malam pagi petang, di mana saja Allah bagi hasanah, 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 hasanah. Kerjanya hasanah, pertuturannya hasanah, rezekinya hasanah. Allahu Akbar. Hadirin hadirat. Wa fil akhirati hasanah, dan bagi kat kami ya Allah di hari akhirat hasanah, juga kebajikan. Wa qina adzaban nar, dan peliharalah kami daripada azab api neraka. Allahu Akbar. Kan itu kejayaan yang sebenar. Boleh masuk syurga, tak masuk neraka. Itu adalah sukses yang sebenar. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, nak minta segala kebaikan Allah dan menolak sebarang malapetaka dan perkara-perkara yang tidak ingini ialah juga daripada Allah. Bukan tok bomo yang guna khidmat hantu raya, bukan, tapi dengan Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Doa yang diajar oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam. Loceng dah bunyi, kita berhenti setakat tu. Kita akan sambung sifat rububiyah Allah. Jangan syirik Allah pada sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.